Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Ehsan Dahlia dan ini agenda Awani. Kita bercakap berkaitan dengan teknologi yang akan menjadikan proses pengajaran dan juga pembelajaran akan menjadi lebih menarik dan juga berkesan. Dan perkara ini sangat penting terutamanya dalam meningkatkan tahap kognitif pelajar daripada pemikiran konkret kepada yang lebih abstrak. Ia membantu pelajar dalam keupayaan untuk membuat pemerhatian serta menghasilkan kepelbagaian idea-idea dalam subjek berkenaan. Jadi, sejajar dengan itu, bagaimana dengan teknologi diaplikasi dalam sistem pendidikan negara? Soalan-soalan saya nanti akan dijawab oleh Puan Maznah Abu Bakar yang merupakan pengarah bahagian sumber dan teknologi pendidikan. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Ya. Puan, pertama sekali kita nak melihat kepada peranan bahagian sumber dan teknologi pendidikan ataupun kita sebut sebagai BSTP. Mungkin bahagian ini tidak diketahui ataupun tidak dimaklumkan secara khusus kepada awam khususnya. Tetapi ini adalah bahagian yang sangat signifikan dalam menghasilkan ataupun memberikan sesuatu yang lebih berteknologi dan juga yang lebih baik kepada pelajar, terutamanya dalam peranan untuk memberikan satu pendidikan yang berteknologi yang lebih baik. Bagaimana dan juga apa peranan sebenarnya bahagian sumber dan teknologi ini, Puan? Terima kasih. Pertamanya, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Astra Awani kerana memberi peluang kepada bahagian sumber dan teknologi pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia untuk berkongsi sedikit banyak berkaitan dengan peranan kami, terutamanya dalam penghasilan sumber dan teknologi pendidikan. Jadi BSTP ataupun bahagian sumber dan teknologi pendidikan merupakan gabungan kepada 3 bahagian yang sebelum ini wujud di KPM, iaitu bahagian buku teks, bahagian teknologi pendidikan dan Majlis Buku Kebangsaan Malaysia. Selepas pengstrukturan KPM pada tahun 2019, wujudnya BSTP sebagai satu bahagian yang merupakan bahagian yang penting dalam menghasilkan bahagian dan sumber dan teknologi. Jadi seperti mana yang Tuan sebut tadi, kita berada dalam alaf baru, era digital. Di mana kalau kita lihat kepada Education 4.0, which is about preparedness for the future. Jadi bahagian sumber dan teknologi committed untuk menghasilkan sumber dan juga bahan berteraskan teknologi untuk memastikan anak-anak kita boleh mendapat ilmu pengetahuan, kemahiran dan juga sikap yang sesuai untuk mendepani cabaran abad ke-21. Jadi kami berpegang teguh pada visi Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu pendidikan berkualiti, insan terdidik dan negara sejahtera. Dan untuk BSTP kita ada 4 fokus utama yang berkaitan dengan fungsi kami. Pertamanya untuk menghasilkan sumber dan bahan teknologi yang berkualiti dan relevan. Dan maksud relevan ini ialah ia sesuai dengan situasi semasa dan perubahan ataupun the evolution of the technology. Jadi kami sentiasa bersedia untuk memastikan segala bahan dan sumber yang kami hasilkan adalah mengikut zaman dan sesuai dalam konteks situasi semasa. Sebagai contoh, semasa pandemik, kita lihat bagaimana bahan dan sumber dalam bentuk digital menjadi sangat-sangat penting untuk pengajaran dan pembelajaran di rumah. Yang kedua, bidang fokus kami ialah untuk pendidikan digital. Jadi kalau kita lihat, pendidikan digital telah pun bermula sebelum pandemik. Namun apa yang berlaku semasa situasi pandemik COVID-19, pendidikan digital ini telah dipercepatkan. Kerana kita melihat keperluan untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran secara remote ataupun remote learning yang mana pelajar boleh mengakses pada bila-bila masa dan juga di mana-mana saja mereka berada. Dan untuk itu kita lihat bahawa pendidikan dalam talian sepenuhnya menjadi salah satu perkara yang menjadi tumpuan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dan tujuan pendidikan digital ialah untuk menghasilkan murid fasih digital ataupun digitally fluent students. Dan maksud fasih digital ini bukan hanya bermaksud mereka mempunyai kompetensi digital semata-mata, iaitu boleh menggunakan teknologi, tetapi fasih digital merujuk kepada kebolehan mereka menggunakan teknologi secara kreatif, inovatif dan yang lebih penting menggunakan teknologi secara selamat
dan beretika. Jadi BSTP komited dalam memastikan bahawa agenda menghasilkan murid fasih digital ini dapat direalisasikan. Ini sesuai dengan tagline BSTP iaitu peneraju generasi digital. Dan bidang fokus ketiga ialah berkaitan dengan literasi media dan literasi digital. Ini sangat penting kerana seperti yang saya sebut tadi, Education 4.0, which is actually about preparedness for the future, we have to ensure that our students are able to relate to the situation that is happening around them. First, they have to be, mereka perlu mempunyai kemahiran literasi media. Literasi media ini bermaksud mereka boleh mengenal pasti dan mempunyai kebijaksanaan untuk melihat apa-apa bahan yang ada di internet dan sebagainya adalah tidak palsu, bersesuaian dan mereka boleh berfikir secara mendalam apa yang perlu mereka buat dan apa yang perlu mereka percayai atau apa yang perlu mereka laksanakan. Dan kita lihat juga kepada literasi digital. Dan kira kita sedang hidup dalam era digital. And for that matter, it is important for the students to be able to be digitally literate. This is sangat penting untuk kesediaan mereka pada masa hadapan. Dan keempat, yang paling penting sekali ialah pembudayaan inovasi. Dan kami di BSTP berharap dengan adanya bahan dan sumber teknologi yang berkualiti, ia dapat menyediakan murid-murid yang boleh mempunyai kemahiran yang boleh membudayakan inovasi. Contoh, critical thinking, creativity, mereka boleh mempunyai computational thinking dan mereka boleh menjadi seseorang yang boleh dikatakan peneraju kepada era digital ini dari segi teknologi. Dan itu sikit sebanyak tentang peranan bahagian sumber dan teknologi pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia. Ya, Puan Maznah ada menyatakan berkaitan dengan inovasi, berkaitan dengan kualiti, berkaitan dengan teknologi dan sebagainya. Tetapi penghasilan itu, bagaimana pengukuran berkaitan dengan perkara yang dihasilkan oleh bahagian sumber dan teknologi pendidikan ini selaras dengan kualiti dan juga bagaimana pengukuran terhadap kualiti yang dihasilkan itu dapat direalisasikan ataupun diukur. Apa antara mekanisme yang dibuat, Puan? Okey, kalau kita lihat kepada istilah kualiti itu sendiri, ia bermaksud mencapai standard. Dan standard yang ingin dicapai oleh BSTP ialah standard global. Maksudnya kita mahu menghasilkan inovasi yang setanding dengan mana-mana inovasi yang telah dihasilkan di seluruh dunia. Ada dua konteks di sini. Satu, inovasi yang dihasilkan oleh BSTP sendiri. So kami sentiasa membuat penyelidikan dan menambah baik kepada produk-produk kami. Terutamanya saya bagi satu contoh, kami ada pelantar pembelajaran yang dinamakan DELIMA ataupun Digital Educational Learning Initiative Malaysia. Dan DELIMA ini dibangunkan bersama-sama rakan strategik BSTP KPM iaitu Google, Microsoft dan Apple. Dan kalau kita lihat kepada inovasi itu sendiri, ada banyak inovasi yang telah dihasilkan melalui pelantar DELIMA itu sendiri. Dan inovasi ini telah membuktikan bahawa ia dapat membantu terutamanya dalam proses PDPR semasa pandemik COVID-19. Ya. Pertamanya kita lihat kepada dalam DELIMA itu sendiri ada ILMS ataupun Intelligent Learning Management System di mana pelajar-pelajar boleh melaksanakan PDP dalam talian dengan menggunakan Google Classroom ataupun Microsoft Teams, Google Meet dan sebagainya. Dan di situ kita boleh lihat inovasi guru dalam menghasilkan bahan pengajaran dan pelajaran yang sesuai dan yang terkini yang boleh menarik perhatian anak-anak murid kita dalam kalangan milenial. Dan itu inovasi. Dan kalau lihat kepada apa yang telah kami buat baru-baru ini dan akan dilancarkan pada bulan Disember nanti iaitu DELIMA 2.0, kami telah incorporate three important things dalam DELIMA. First is personalized learning. Second is enhanced user experience. Dan yang ketiganya penggunaan data analytics. Dan ini akan memberi satu nilai tambah yang baik dalam proses pengajaran pelajaran di mana kalau kita lihat kepada personalizing of learning, ia menggunakan artificial intelligence dan juga machine learning. Ya, yang mana murid-murid akan dibantu proses pengajaran pelajaran mereka oleh AI bot iaitu artificial intelligence
yang boleh memberi panduan dan rujukan kepada murid-murid apabila mereka melayari dalam D5 untuk mengakses kepada proses pengajaran dan pembelajaran. So these are some of the innovation that BSTP has curated, and we are committed to continue looking into how else can we enhance the digital learning platform. Dan yang kedua, kita lihat pada inovasi yang dihasilkan oleh murid-murid hasil daripada proses pengajaran dan pembelajaran yang berlaku dalam D5 itu sendiri. Dan dalam D5, kita ada banyak apps dan kita ada juga bangunkan aplikasi dan juga bahan-bahan yang boleh digunakan oleh murid terutamanya untuk menghasilkan bahan-bahan, contohnya bahan animasi, mereka boleh menghasilkan apa yang dikatakan bahan-bahan yang boleh membantu mereka untuk belajar secara hekatologi, iaitu kendiri, self-directed learning. And kita boleh lihat ini melalui pertandingan-pertandingan yang dilaksanakan oleh BSTP. Contohnya, kita ada storytelling animation, kita ada pertandingan berkaitan coding, kita ada pertandingan berkaitan dengan drone challenge dan sebagainya. Ini semua pertandingan-pertandingan yang end game-nya ialah untuk melihat sejauh mana pelajar-pelajar kita boleh menghasilkan inovasi dalam berbagai bentuk. So, ini semua adalah ke arah yang seperti saya sebut tadi, Education 4.0 is about preparedness for the future. Menarik apa yang Puan nyatakan, dan juga kalau kita melihat kepada situasi semasa, terutamanya kalau kita bercakap berkaitan dengan pandemik COVID-19 sampai 2 tahun kita melaluinya dan merubah banyak perkara terutamanya dalam sektor pendidikan. Tetapi bila kita bercakap berkaitan dengan integrasi, kesediaan para guru khususnya, apa sebenarnya yang telah pun dilakukan oleh BSTP dalam memastikan ia bergerak seiring. Guru pun tahu bagaimana untuk mengakses inovasi dan juga mengaplikasikan teknologi ini seterusnya dapat disampaikan kepada pelajar dengan lebih baik. Puan. Okey, seperti saya sebut tadi, pendidikan digital telah pun bermula way before the pandemic happen. So, kita telah mulakan, dulu kita kenali sebagai smart pendidikan bestari, mula pada 1998, kemudian evolve into apa yang dikenali sebagai pendidikan digital sekarang. Guru telah pun diberi berbagai latihan untuk menyediakan mereka untuk evolve dalam proses perubahan teknologi dan situasi semasa di negara ini maupun di dunia. Antaranya kalau kita lihat dalam semasa pandemik yang 2 tahun ini, banyak latihan khusus webinar yang telah kami berikan, dan ini dibantu oleh rakan-rakan strategik kami iaitu Google, Microsoft dan juga Apple. Dan melalui Google, kita menghasilkan guru-guru yang dikenali sebagai Google Innovator. Mereka akan menghadiri kursus yang dilaksanakan dengan bantuan Google Innovator yang telah diiktiraf oleh Google, dan guru-guru ini mendapat persijilan untuk mengatakan bahawa mereka ini adalah Google Innovator, dan sijil ataupun iktirafan ini adalah sebenarnya peringkat antarabangsa. Begitu juga Microsoft, mereka mengadakan latihan diberi nama sebagai MIE, Microsoft Expert. Dalam hal ini juga guru-guru diberi latihan bagaimana untuk menggunakan aplikasi-aplikasi Microsoft yang ada dalam D5 untuk tujuan menghasilkan bahan untuk pengajaran dan pembelajaran. Dan begitu juga dengan pihak Apple, mereka melatih guru bagaimana untuk menggunakan pedagogi yang sesuai dalam konteks digital learning ini. Dan setakat ini saya rasa ramai cikgu yang telah pun mengikuti latihan ini. Kalau tak silap saya, Apple saja pun telah memberi latihan kepada puluhan ribu guru. Begitu juga dengan Google dan Microsoft. Dan guru-guru yang telah dilatih ini, kami iktiraf mereka sebagai pempengaruh D5 ataupun D5 influencers. Dan guru-guru ini akan juga membantu guru-guru lain di sekolah untuk mendapatkan kemahiran yang sesuai untuk mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. So, itu sedikit sebanyak yang saya boleh ceritakan. Rupanya ada rakan strategik yang dilaksanakan, yang dibuat dan sebagainya untuk memastikan guru-guru ini bersedia. Tetapi selepas itu Puan, kita nak melihat kepada
sasarannya, iaitu adalah pelajar dan juga murid. Terutamanya bila kita bercakap berkaitan dengan akses dan sebagainya, berkaitan dengan internet dan berkaitan dengan aplikasi, bagaimana ini juga dapat diselaraskan dengan baik untuk memastikan tidak ada yang tertinggal, tidak ada pelajar yang terlepas dari segi sudut teknologi dan juga pembelajaran ini, Puan? Okey, kalau kita lihat daripada pendidikan digital yang saya kata sebelum ini telah pun dilaksanakan, murid-murid telah pun diberi latihan dalam penggunaan ICT, penggunaan komputer dan sebagainya melalui kurikulum yang telah disediakan seperti contoh ASK, iaitu berkaitan dengan asas literasi komputer, TMK dan sebagainya. Mereka dah mempunyai asas-asas dalam menggunakan ICT dan juga teknologi. Apa yang berlaku semasa pandemik, murid tidak boleh pergi ke sekolah untuk melaksanakan pendidikan digital seperti ini. Dan kita pun sedia faham bahawa ada sebilangan murid yang tidak mempunyai peranti untuk mengakses bahan-bahan dalam talian. Tapi itu tidak menjadi masalah. Sebab dalam melaksanakan PDPR ataupun pengajaran dan pembelajaran di rumah, ada 3 kaedah yang digunakan oleh guru. Yang pertama secara dalam talian, iaitu guru dan murid melaksanakan PDP secara dalam talian, secara langsung melalui LMS yang saya sebut tadi, sama ada Google Meet, Google Classroom ataupun Microsoft Teams. Tapi murid juga boleh melaksanakan PDPR secara offline. Maksud offline ini, bahan-bahan yang disediakan dalam Delima boleh dimuat turun oleh guru-guru dan disediakan kepada murid dengan memberikan mereka modul-modul yang diserahkan kepada murid melalui berbagai cara. Dan di sini saya ingin mengucapkan tahniah kepada guru-guru yang telah bersusah payah dan berusaha passion mereka kepada pengajaran dan pembelajaran untuk anak murid hingga sanggup menghantar modul-modul ini ke rumah kepada murid-murid yang tiada peranti ataupun capaian internet yang tidak begitu baik, agar murid-murid ini akan dapat terus melaksanakan pengajaran dan pembelajaran melalui modul-modul yang telah digarap oleh guru-guru dengan menggunakan bahan-bahan yang telah disediakan dalam Delima. So, tiada isu dari segi kalau ada murid yang tidak mempunyai akses kepada internet ataupun peranti. Dan kita lihat juga melalui inisiatif di bawah tabung cerdik yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dengan dibantu oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Urusannya adalah Yayasan Hasanah. Kita telah pun memberikan lebih kurang 150,000 peranti kepada murid-murid di dalam kalangan B40. Dan BSTP adalah antara bahagian yang memantau penggunaan device-device ini oleh murid-murid, dan kami akan pastikan bahawa murid-murid ini tidak tertinggal dari segi pengajaran dan pembelajaran dalam talian. Jadi itu sikit sebanyak yang boleh saya ceritakan berkaitan dengan akses. Dan juga Puan, kalau kita menyebut berkaitan dengan teknologi dan sebagainya, kita perlu juga memahami berkaitan dengan jurang dan mungkin bila kita bercakap di luar bandar, kita masih lagi ada sistem pengajaran secara konvensional dan sebagainya. Tetapi integrasi dalam teknologi itu sangat penting. Wujud atau tidak jurang, terutamanya bagi pelajar-pelajar yang berada di bandar dan juga luar bandar, bagaimana perkara ini dapat dilaksanakan dengan baik untuk mengelakkan ada berlaku sebarang jurang ini? Boleh saya katakan bahawa jurang digital, you're talking about digital divide, memang wujud setelah sekian lama. Ini adalah disebabkan oleh situasi dalam bentuk capaian internet dari segi peranti dan sebagainya. Tetapi Kementerian Pendidikan Malaysia telah pun berusaha untuk merapatkan jurang ni. Antara perkara yang telah dilaksanakan, kalau kita lihat dari segi capaian internet, saya rasa telah banyak yang telah dihasilkan oleh KPM untuk memastikan semua sekolah mempunyai capaian internet yang baik. Saya rasa untuk yang underserved saya rasa dah hampir semua telah ada capaian internet. Begitu juga dengan peranti, dan kita telah pun berusaha dan akan sentiasa berusaha untuk memastikan peranti-peranti dapat diberikan kepada murid-murid ini. Tapi kalau kita lihat kepada usaha komuniti, masyarakat, DIBG, bagaimana mereka juga membantu untuk memastikan jurang digital ini dapat dirapatkan. Sebagai contoh, kalau kita lihat kepada
peranti, ya. Tak mungkin ataupun agak sukar bagi Kementerian Pendidikan Malaysia untuk memberikan peranti kepada semua murid dalam masa yang singkat, walaupun kami sedang berusaha ke arah itu. Tapi kita lihat bahawa pihak-pihak luar, pihak korporat, CIBG telah pun menyediakan usaha-usaha mereka sendiri untuk memastikan anak-anak yang tidak mempunyai peranti ini mendapat peluang sama seperti anak-anak yang lain dari segi akses. Jadi dari segi itu kita nampak komitmen semua pihak untuk memastikan jurang ini dapat dirapatkan. After all, it takes a village to raise a child. Jadi saya sangat-sangat menghargai usaha semua pihak dalam memastikan jurang digital ini dapat dirapatkan. Dan juga akhir sekali Puan, kita tak punya banyak masa, tetapi saya rasa sangat kompak apa yang dijawab oleh Puan Maznah tadi. Dan akhir sekali ini kita nak melihat kepada harapan Puan lah, terutamanya bila kita cakap berkaitan dengan PDP, pengajaran dan juga pembelajaran. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana untuk kita membudayakan teknologi itu di peringkat sekolah. Ini perlu kesinambungan dan juga perlu kerjasama daripada ibu bapa, guru, pelajar dan sesiapa sahaja dalam Kementerian Pendidikan khususnya untuk memastikan perkara ini dapat dibudayakan dengan baik. Seterusnya kita dapat melihat kepada generasi yang fleksibel sama ada dari segi teknologi maupun pembelajarannya secara konvensional. Puan. Okey, kalau lihat kepada apa yang saya sebut tadi, it takes a village to raise a child. Bermaksud dalam kita melahirkan endgame-nya iaitu murid fasih digital, ia memerlukan komitmen daripada semua pihak. Sama ada Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri, ibu bapa, komuniti, masyarakat, pihak korporat ataupun pihak-pihak berkepentingan lain. Sebab pembudayaan ya, seperti mana kita kata pembudayaan inovasi dan juga pembudayaan dari segi penggunaan teknologi digital ataupun teknologi-teknologi yang selepas ini, ia bermula dengan adanya hasrat, niat dan juga passion ya oleh semua pihak untuk memastikan anak-anak kita tidak tertinggal dari segi untuk menguasai bukan sahaja berkaitan dengan teknologi itu sebagai hardware, tetapi dari segi pemikiran computational, dari segi problem solving, sebab kita tahu dalam dunia sekarang yang sangat-sangat rencam perubahannya berlaku dengan lebih cepat. We need to prepare our students to face the challenges of the 21st century, which includes digital learning. So saya nampak banyak pihak telah pun berusaha untuk memastikan pendidikan digital ini dapat dibudayakan dalam berbagai bentuk. Dan kita lihat banyak usaha-usaha daripada KPM sendiri untuk memastikan pendidikan digital ini akan terus dilestari. Contohnya kita melalui kurikulum yang ada dalam sistem pembelajaran di KPM sendiri, begitu juga melalui what I call the extended curriculum, which is the co-curriculum. Kita ada banyak pertandingan, kita ada banyak perkara yang kita laksanakan untuk murid-murid mengasah bakat digital mereka. That is something. Dan kita lihat juga bagaimana saya sebut tadi rakan-rakan strategik yang tidak putus-putus untuk memastikan murid-murid ini mendapat ilmu pengetahuan, kemahiran dan juga sikap yang baik, nilai murni yang saya sebut tadi ataupun etika, netizens yang beretika itu. Dan ini kalau kita garap sebaik-baiknya dan kita committed untuk memastikannya dia berlaku secara holistik, saya yakin ia dapat dilaksanakan. Jadi harapan saya ialah sebab saya nak cakap dengan guru-guru yang menonton, never give up. It is important for them to realize that whatever happens to the child, it starts with them. Yeah, the heart of teaching is teaching from the heart. That's what I believe from when I was a teacher and until now. So guru-guru sekalian, jangan putus asa. Teruskan committed untuk sendiri mempelajari banyak perkara-perkara sebab ilmu pengetahuan ni dia berubah dan dia evolve, especially when you talk about technology. So keep learning, keep your aspiration to make a difference in the lives of these students, because in the end mereka akan hidup di zaman yang akan lebih mencabar. Jadi kalau kita tidak berusaha dengan sebaik-baiknya daripada sekarang, kita mungkin gagal untuk memberikan yang terbaik untuk mereka pada masa hadapan. Dan satu lagi saya nak sebut, it's not good enough right now for us to tell our children what you want to do when you grow up atau what you're going to be when you grow up. Because dengan adanya perubahan-perubahan dalam revolusi industri,
Industrial Revolution 4.0, it's not good enough to tell that you want to be a doctor when you grow up or you want to be a surgeon when you grow up, because artificial intelligence can do a better job than the human being. What is the most important ialah kita tanamkan dalam diri anak-anak kita bukan apa yang dia nak jadi bila dia besar nanti, ya, tapi apa yang boleh dia sumbangkan kepada negara apabila dia besar nanti. Oleh itu, my setting dia akan berubah daripada di bangku sekolah, dia akan fikir, what else can I do? What kind of knowledge do I need to acquire? What kind of skills do I need to have in order for me to be a digitally fluent citizens of Malaysia in the future? Dan ini adalah penting untuk kita lihat untuk memenuhi aspirasi visi Kementerian Pendidikan Malaysia itu sendiri, iaitu pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Ya, walaupun saya bukan seorang guru, tapi dengan apa yang Puan Maznah katakan tadi sangat memberi kesan, terutamanya untuk kita melihat kepada generasi yang lebih baik di masa hadapan, terutamanya untuk kita memperhebatkan sistem pendidikan negara khususnya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada bahagian sumber dan teknologi pendidikan, perkara yang mungkin ada dalam kalangan kita tidak mengetahui bahawa adanya satu bahagian yang sentiasa memikirkan bagaimana untuk mengintegrasikan teknologi dalam pencapaian anak-anak kita di sekolah supaya lebih baik, bukan saja sekarang tetapi untuk melihat Malaysia yang lebih baik di mata dunia. Terima kasih kepada Puan Maznah Abu Bakar, pengarah bahagian sumber dan teknologi pendidikan. Selamat maju jaya saya ucapkan, dan pastinya untuk semua guru dan pelajar-pelajar kita mengharapkan sesuatu yang lebih baik dan mengembalikan perkara itu kepada sebuah sistem yang lebih baik, terutamanya dalam melihat kepada Malaysia yang sangat relevan di masa akan datang. Terima kasih Puan. Itu saja waktu yang kita ada. Saya Ehsan Dahir dalam Agenda Awal ni. Assalamualaikum dan jumpa lagi.